A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي يسر ولا تعسر فإنك يسر عليك يسر ربي تمن بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت fi hadza masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita sambung pengajian berkaitan dengan sirah para nabi dan para rasul sepanjang bulan Ramadan. Dan hari ini kita sudah berada pada nabi yang kedua yang terakhir, iaitu Nabi Isa. Dan esok kita akan khatamkan sirah para nabi dan para rasul, di mana esok kita akan cerita berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana semalam kita dah cerita berkaitan dengan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya yang mempunyai kaitan rapat dengan Nabi yang hari ini kita akan ceritakan. Di mana dalam surah, dalam Al-Quran ada dua surah. Surah ni nama ayah dia, dan surah lagi satu adalah nama anak dia. Siapa dia? Ali Imran dan juga Maryam. Di mana Allah ceritakan mereka ini di dalam Al-Quran malah diberikan khusus bagi nama surah ayahnya dan juga ibu dia. Siapa Ali Imran ini? Dia adalah lelaki yang beriman dan soleh pada zaman tersebut, di mana mereka ini mempunyai dua orang anak, Asya dan juga Maryam. Asya ini adalah suami kepada Nabi Allah Zakaria, dan kemudian Al-Imran ini dan juga Hinnah dikurniakan anak setelah berpuluh tahun. Siapa dia? Maryam. Kemudian mereka bernazar kalaulah dapat anak, mereka nak bagi anak itu untuk diwakafkan berkhidmat di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Kemudian dapat anak perempuan, bukan anak lelaki. Kalau nak khidmat, nak wakafkan anak tersebut, selalunya mestilah anak lelaki baru sesuai. Tapi sebab dah bernazar, mereka tetap memberikan anak tersebut untuk khidmat di Masjid Al-Aqsa yang akan dipantau oleh siapa? Oleh abang ipar dia, iaitu Nabi Zakaria. Antara kelebihan Maryam ini, dia beribadah di dalam mihrab dia dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan rezeki kepada kita. Kita kalau nak makan, kita kena order dulu food panda, baru akan sampai makanan tersebut. Tapi Sayyidatina Maryam ini, dia beribadah kepada Allah sampai satu tahap Allah datangkan rezeki kepada dia. Kita tak tahu macam mana Allah datangkan rezeki tersebut. Adakah tiba-tiba ada macam tu, ataupun datang Jibril datang bagi tahu ini untuk
untuk lauk hari ini kita tak tahu, cuma Nabi Zakaria nampak di sisi Maryam ada rezeki yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana buah-buahan yang ada pada Maryam itu bukanlah buah-buahan yang ada pada musim tersebut. Kemudian bila seseorang itu dah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kaedahnya ujian yang diberikan oleh Allah mesti berat. Kita tengoklah mana-mana para nabi dan para rasul, orang-orang, para sahabat sekalipun, mana-mana yang dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia itu akan diuji dengan ujian yang berat. Apa ujian Maryam ini? Satu-satunya wanita yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satu je tuan-tuan. Dah tak ada dah ujian sebegitu kepada wanita di dalam alam ini, melahirkan anak tanpa suami. Zaman sekarang ni ramai orang melahirkan anak pun tanpa suami, tapi suami dia tu tak dinikahkan dengan dia, maka pun sama jugalah, tak ada suami. Berbeza dengan Maryam ni, dia tak ada suami, memang betul-betul tak ada suami. Allah uji dia dalam keadaan ya Maryam, innallaha yubashshiruki bikalimati minhu. Allah akan berikan kamu, wahai Maryam, satu berita daripada kalimat darinya. Ismuhu Isabna Maryam. Kamu akan mengandungkan seorang bayi, yang mana bayi itu nama dia adalah Isa bin Maryam. Sebab apa Isa bin Maryam? Sebab tak ada ayah, maka Isa bin Maryam. Kemudian Maryam jawab semula kepada malaikat tersebut, ana yakunali kunuli walad walam yam yashad fashni bashar. Kata Maryam, bagaimana aku nak mengandungkan, melahirkan seorang anak, sedangkan aku ini tak pernah pun disentuh oleh mana-mana lelaki. Maksudnya tuan-tuan, khidmat di Masjid Al-Aqsa itu, Maryam ini tak ada berhubungan dengan mana-mana lelaki. Mana-mana lelaki, WhatsApp ke, telefon ke, tak ada. Memang tak ada apa-apa hubungan dengan mana-mana lelaki. Allah uji dia dengan ujian tersebut, mengandung tanpa disentuh oleh mana-mana lelaki. Kemudian Allah jawab bahawa kalau Allah berkehendak, maka itu adalah perkara yang mudah bagi Allah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Maryam ini dia mengandung sama macam manusia lain mengandung 9 bulan 10 hari. Semakin hari semakin membesar perut Maryam. Dan bila dah lama mengandung, Maryam ini membawa diri dia, membawa diri keluar, pergi jauh daripada masyarakat dan juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Untuk apa? Untuk dia nak lahirkan anak dia. Allah uji mengandung tanpa zuriat, tanpa ayah, tanpa suami. Kemudian sudahlah mengandung seorang-seorang. Bayangkan tuan-tuan, seorang-seorang nak lahirkan anak. Waktu itu Sayyidatina Maryam berada di bawah sepohon pokok. Apa Maryam ni kata? Maryam kata, kalaulah aku mati sebelum perkara ini. Maksudnya apa? Maryam ni dah tak tahan sakitnya. Saya tak pernah lah rasa macam mana sakit melahirkan anak. Ibu-ibu yang kat belakang mungkin ada pengalaman macam mana rasa sakitnya mengandung dan sakitnya melahirkan anak ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fanadaha min tahtiha. Tiba-tiba Maryam ini diseru, alla tahzani, janganlah kamu bersedih wahai Maryam. Qad ja'ala rabbuki fi tahtaki sariya. Sesungguhnya di bawah kamu Allah alirkan sungai. Kemudian Maryam goncanglah pokok tersebut, pokok kurma, rutban janiyah,
kurma yang masih muda dan matang, makanlah kurma itu untuk menghilangkan kesakitan kamu. Allah beritahu kepada Maryam, goncangkan pohon kurma tersebut. Bayangkan tuan-tuan, seorang ibu yang syarat mengandung, dalam keadaan Allah boleh je adakan kurma dekat sebelah Maryam untuk Maryam ambil dan makan. Tapi Allah beritahu Maryam goncang. Allah nak tengok Maryam ini usaha. Kalau ikutkan Maryam goncang pokok kurma tu pun, dia bukannya macam pokok bunga pokok bunga kertas. Goncang kita bayar tu habis luruh semua. Pokok kurma ni dia lebih kurang macam pokok kelapa sawit. Kalau goncang pun, orang yang tengah syarat mengandung dan nak bersalin, manalah sebenarnya boleh menjatuhkan biji-biji kurma tersebut. Maka Allah nak Maryam usaha bahawa sesungguhnya kalaulah Maryam goncang pun, sebenarnya bukan Maryam goncang itu menyebabkan kurma itu jatuh, tapi Allah lah yang memberikan rezeki kepada Maryam untuk Maryam ambil kurma tersebut untuk dimakan serta menjadi ubat kepada Maryam daripada merasai kesakitan. Selepas lahir anak ini, Maryam bawa untuk balik ke kampung. Ini berat tuan-tuan. Sebab apa? Kita ni dah lama keluar daripada masyarakat, duduk dekat Kota Seri Emas, kemudian mengandung, keluar daripada Kota Seri Emas, duduk dekat Bandar Baru Sangat Tinggi ke, lama tak keluar, tak berjumpa dengan orang-orang Kota Seri Emas. Tiba-tiba datang balik Kota Seri Emas, bawa seorang bayi. Ini cabaran tuan-tuan. Apa cabaran dia? Masyarakat. Apa yang masyarakat akan sebut kepada Maryam, lagi-lagi Maryam ini terkenal dengan seorang anak di kalangan orang-orang yang soleh dan orang yang alim. Abang ipar dia adalah Rasul Nabi Zakaria, dan dia punya saudara mara juga adalah keturunan para nabi dan para rasul. Maka pasti dia akan dikecam hebat oleh orang-orang yang berada di kampung dia. Bila balik Maryam ini, orang-orang kampung nampak bayi yang dibawa oleh Maryam, mereka sangat terkejut. Apa yang berlaku tuan-tuan? Mereka kata, wahai Maryam, ji'tum kasyai'in fariha, kamu buat satu benda yang sangat hina. Ayah kamu orang baik, ibu kamu orang baik, keluarga kamu di kalangan para nabi dan para rasul, ni kamu balik bawa pula bayi. Ni apa yang berlaku Maryam? Kamu berzina wahai Maryam. Kamu adalah anak saudara kepada Harun. Kamu memalukan keluarga kamu. Waktu nak balik Maryam ini tuan-tuan, Allah pesan, wahai Maryam, kalau kamu balik nanti ke kampung halaman kamu, kamu akan diberi tomahan yang hebat. Wahai Maryam, berdiamlah saat orang mengata kamu ataupun memfitnah kamu. Ini tips tuan-tuan. Kalaulah orang bercakap tentang kita, fitnah kita, buat cerita tentang kita dan sebarkan kepada orang, tips dia apa? Allah ajar, diam. Sebab apa? Sebab benda-benda viral, benda-benda yang nak tular ini, cerita-cerita kabar angin ini, dia akan makan 2-3 hari saja. Kalau kita jawab, kita respon, maka ianya akan terus berlarutan. Lagi macam-macam orang akan buat spekulasi. Jadi Allah tahu perkara tersebut. Allah kata, wahai Maryam, balik nanti diam saja. Biar apa pun orang nak kata kepada kamu, kamu diam sahaja wahai Maryam. Lalu Maryam balik dalam keadaan berdiam diri. Ramai orang di kalangan penduduk-penduduk di situ gesak siapa? Desak Maryam ini untuk cerita apa sebenarnya yang berlaku. Kemudian ketika itulah Maryam tunjukkan sahaja kepada bayi dia, iaitu Nabi Isa, bakal seorang Nabi. Tunjuk saja kepada bayi dia tersebut. Lalu orang-orang kampung kata, kaifa nukallimu man kana minal mahdi, macam mana kami nak bercakap dengan seorang bayi yang berada di dalam buaian?
Kamulah yang patut cakap, Maryam. Takkan kami nak berkata-kata dengan bayi yang masih dalam beberapa hari ini. Kemudian ketika itulah bayi tersebut berkata, siapa dia? Bayi tersebut adalah bakal seorang Nabi, iaitu Isa bin Maryam. Kata bayi tersebut, Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Terkejut tuan-tuan, semua orang yang berada di situ terkejut. Bila bayi ini berkata-kata, maka menghapuskan segala fitnah-fitnah, tomahan, membersihkan nama ibu dia yang bernama Maryam itu. Maryam tak payah buat apa-apa. Bayi ini berkata-kata, Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, aku akan mendapatkan kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah akan melantik aku menjadi nabi. Kemana aku pergi, Allah akan merahmati tempat tersebut. Dan Allah menyuruh aku untuk taat kepada ibu aku, iaitu Maryam. Bila bayi ini berkata-kata, tuan-tuan, bersih terus nama Maryam daripada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ketika itu bayi itu berkata-kata waktu tu saja. Maksudnya tak adalah lepas dia menyembang, dia kata mak nak susu, pampers basah. Tak, bukan macam tu. Dia berkata-kata waktu tu saja untuk membersihkan nama ibu dia, iaitu Maryam. Kemudian dia menjadi seperti bayi-bayi yang biasa, tuan-tuan. Dalam alam ini ada 4 bayi yang boleh berkata-kata. Satu, Nabi Isa. Kemudian satu, anak kepada siapa dia? Anak kepada Masyitah, yang waktu nak lompat terjun di dalam kawah yang dibuat oleh Firaun. Lagi 2, tuan-tuan cari sendiri untuk kerja rumah. Esok nanti saya tanya. Kemudian apa yang berlaku? Semua orang akhirnya dapatkan jawapan bahawa sesungguhnya ini memang rezeki yang Allah berikan kepada Maryam. Satu-satunya wanita sahaja, tuan-tuan. Sebab itulah dia digelarkan sebagai wanita terbaik alam. Siapa iktiraf? Allah iktiraf, Rasulullah pun iktiraf. Siapa dia? Maryam ini. Sebab ujian dia terlalu berat. Ujian mengandung tanpa ayah ni, tuan-tuan, adalah salah satu ujian yang luar daripada akal. Tak ada siapa yang akan percaya. Jangan haraplah orang nak percaya. Sebab apa? Hukum akal kata mesti berkahwin baru ada anak. Tak boleh tiba-tiba ada anak. Kemudian bila bayi ini membesar, tuan-tuan, Nabi ini membesar. Bila besar, ketika inilah mereka dah mula kata bahawa sesungguhnya Isa ini adalah anak Tuhan. Mereka dah mula zaman tu dah kata dah bahawa sesungguhnya Isa ini adalah anak Tuhan. Dan bila berumur 30 tahun menjadi Rasul, lagilah orang kata Isa ini anak Tuhan. Sebab apa? Antara mukjizat Nabi Isa ini adalah kalaulah dia pegang tanah, dia bentuk-bentuk, dia tiup jadi burung. Kalau orang mata buta, dia pegang mata orang tu, sembuh, celik balik. Kalau bisu, dia pegang mulut orang tu, bercakap balik. Kalau pekak, dia pegang telinga orang tu, elok balik telinga dia. Kalau orang mati, dia pegang orang yang mati, hidup. Memang anak Tuhan lah. Kalau begini punya mukjizat, dalam keadaan orang tahu bahawa Nabi Isa ni dulu masa lahir tak disentuh oleh mana-mana lelaki, oleh ibu dia, maka ini memang anak Tuhan. Dalam keadaan waktu dia kecil bayi, dia boleh bercakap. Ini memang betul-betul anak Tuhan. Perbuatan dia pun boleh dibuat seperti Tuhan. Apa yang berlaku? Tuan-tuan, ketika itulah satu zaman yang mana mereka beribadah kepada Allah, mereka solat kepada Allah, tapi tak ada ruh. Maksudnya apa, tuan-tuan? Tak percaya. Sembahyang sekadar sembahyang, tapi maksiat tetap dilakukan. Dia tak ada jiwa itu, jiwa sebagai seorang hamba.
Kerana itulah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Isa ini adalah mukjizat yang hebat, mukjizat yang besar. Kalau orang katalah macam Dajjal, dia punya kehebatan ni boleh buat apa saja. Kemudian pada ketika itulah Nabi Isa ni ada pengikutnya ramai pengikut Nabi Isa. Antara yang masyhur, Allah gelar mereka sebagai Hawariyan. Hawariyan ini dalam kitab-kitab Bible dituliskan sebagai Peter, James, Yohanes, Mark. Ada 12 orang. Ada 12 orang, mereka adalah sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi Isa. Apa yang berlaku? Mereka ikut Nabi Isa, mereka berjalan. Apa sahaja keinginan mereka, mereka akan berhubung dengan Nabi Isa. Wahai Isa, minta kepada Allah, Tuhan kamu makanan. Allah turunkan makanan kepada mereka, satu dulang makanan untuk mereka makan. Tapi bila nampak perkara tersebut, orang-orang Bani Israel cemburu. Sebab apa? Bila Nabi Isa ini turun, dia bawa kitab Injil. Bila bawa kitab Injil, Nabi Isa kata apa? Sesungguhnya Taurat itu benar, tetapi kalau dah ada Injil, maka tak terpakai Taurat, kena ikut apa yang berada di dalam Injil. Maka orang-orang Bani Israel tak suka. Sebab apa? Mereka punya pemegang Taurat ini diberikan upah, diberikan zakat, diberikan sedekah kerana mereka memegang Taurat. Jadi bila bertukar pula dengan kitab Injil, maka habislah, semua orang dah tak akan ikut Taurat. Maka apa yang mereka buat? Orang-orang Bani Israel ini berpakat dengan Raja Rom, iaitu King Herod. Dia berpakat untuk nak bunuh Nabi Isa ni. Untuk nak bunuh Nabi Isa, mereka cari jalan, kita bunuh Nabi Isa. Cari-cari Nabi Isa, tak jumpa. Bila tak jumpa, dia jumpa dengan kawan baik Nabi Isa, iaitu 12 orang tadi. Siapa dia? Salah seorang ni Yahuda. Kalau kita tengok dalam kitab lama Hawarian ni, asalnya ada 13, tapi tercatat di dalam itu 12 orang sahaja kerana seorang mengkhianati. Siapa? Dia adalah Yahuda. Dia pakat dengan orang Kristian dan juga Bani Israel ini untuk perangkap Nabi Isa. Dalam keadaan dalam satu gua, mereka kata, jom saya bawakan untuk jumpa dengan Isa. Bila sampai dekat pintu muka gua, dia kata, kamu tunggu sekejap, kalau nanti Isa nampak, dia akan lari. Maka biar aku masuk, nanti aku bagi isyarat, baru kamu masuk. Waktu itulah Allah Subhanahu Wa Taala tukar wajah dia. Tukar wajah Nabi Isa diangkat, Allah tukar wajah dia. Sebenarnya dalam riwayat Allah tak tukar wajah. Sebab apa? Dia ini adalah pengkhianat. Allah akan tukar wajah dia menjadi wajah Rasul. Cuma Allah buat orang-orang yang nak tangkap Nabi Isa itu nampak dia sebagai Nabi Isa. Wajah dia tetap sama. Wajah dia tetap sama, tapi orang nampak dia sebagai Nabi Isa. Bila dia keluar, orang semua kata, Isa. Dia kata dia bukan Isa. Dia kata Isa dah hilang. Maka dia ditangkap oleh orang-orang Raja Rom dan juga orang-orang Israel. Apa mereka buat, tuan-tuan? Mereka tangkap si penderhaka ini yang mengkhianati Nabi Isa ini. Dia salib. Salib ini, tuan-tuan, apa yang berlaku? Ada orang riwayat bagi tahu daripada Kristian bahawa Nabi Isa itu yang disalib. Allah jawab dalam Al-Quran, wa ma qataluhu, mereka tak bunuh pun Isa. Wa ma salabuhu, mereka tak salib pun Nabi Isa. Walakinna syubbiya lahu, melainkan Allah tukar wajah mereka. Maksudnya Allah bagi tahu itu bukan Nabi Isa, itu adalah orang lain yang Allah tukarkan. Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak ikutkan orang-orang Kristian pun berfahaman bahawa sesungguhnya Isa ini akan turun sama dengan kita. Bezanya kita dengan
Dengan fahaman Kristian, mereka kata Nabi Isa ini mati dulu baru dia diangkat, nanti dia akan datang balik. Kita berbeza, kita kata Nabi Isa tak mati, Nabi Isa terus diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti Nabi Isa akan turun di atas muka bumi Allah, kerana Nabi Isa sahaja yang boleh membunuh Dajjal. Saya sambung sikit lagi. Ada riwayat bagi tahu nanti Nabi Isa turun di atas muka bumi Allah, hidup selama 7 tahun sampai umur 40 tahun. Ada riwayat kata hidup selama 30 tahun untuk sama dengan umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan, bila Nabi Isa turun ni tuan-tuan, Nabi Isa akan membersihkan, maksudnya apa? Kekeliruan agama Kristian ini, supaya menyembah satu Tuhan sahaja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Isa akan mentadbir alam ini menjadi ketua di dalam negara ataupun bumi ini di bawah pemerintahan Nabi Isa. Kalau tuan-tuan sempat umur tuan-tuan sampai kehidupan Nabi Isa ini, tuan-tuan akan hidup zaman dengan Nabi Isa. Bayangkan tuan-tuan, ada tua, Nabi Isa akan turun dekat airport pada tarikh sekian-sekian. Sebab dia akan mentadbir, dia akan duduk, dia akan turun dekat muka bumi Allah. Selama umur dia, riwayat bagi tahu 30 tahun, 7 tahun, dia akan duduk mentadbir, dan dia akan berkahwin dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana wanita boleh dah bercita-cita untuk jadi isteri kepada seorang Nabi. Kita tak tahu, tapi Nabi Isa akan turun dan mentadbir alam ini. Bayangkan tuan-tuan, kita akan hidup dalam suasana dengan Nabi. Kalau kita sempat pada umur sekian, sampai waktu itulah tuan-tuan. Kemudian apa yang berlaku? Sebab itulah kalau kita tengok dekat kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kubur Rasulullah, Abu Bakar, kemudian kubur Umar, di sebelah kubur Umar itu ada satu ruangan kosong. Ruangan kosong. Tuan-tuan tengok nanti, satu hari nanti bila Dajjal datang. Bila Dajjal datang, Dajjal nak masuk ke dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini adalah bukti mujizat Nabi. Bila kita tengok hadis ini, disebutkan 1400 tahun lebih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dajjal akan duduk dekat satu bukit. Dajjal kata apa? Zakal qasrul abyad Masjidul Ahmad unzuru. Dia kata dengan pengikut-pengikut dia, wahai pengikut-pengikut aku, itu adalah istana Masjid Ahmad. Ahmad itu apa? Rasulullah. Warna putih, Zakal qasrul abyad. Tengok istana putih Masjid Ahmad. Bila sahabat dengar, ya Rasulullah, putih istana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bila baca hadis ni tuan-tuan, meremang dulu. Sebab apa? Belum sebab betul lah, sebab Nabi sebut tu lama dulu. Dalam keadaan Masjid Nabawi hanya tanah, pelapah tamat dan sebagainya. Bila Nabi sebut warna putih, hari ni kita tengok Masjid Nabawi warnanya apa tuan-tuan? Putih. Memang putih, kubahnya saja berwarna hijau, keseluruhannya berwarna putih. Macam istana tak tuan-tuan? Macam istana, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dajjal kata, tengok istana putih Masjid Ahmad. Waktu tu para sahabat kata, ya Rasulullah, adakah begitu keadaannya? Ya, masjid aku ini nanti akan jadi seperti istana, menjadi seperti istana, dan dia kelihatan berwarna putih. Dajjal nanti tuan-tuan yang akan turun, di mana ketika itu Nabi Isa lah yang akan membunuh siapa? Dajjal. Hanya Dajjal saja yang akan dibunuh oleh Nabi Isa. Ada dua orang Nabi tuan-tuan yang sangat nak menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa dan juga Nabi Musa. Bila Nabi Isa turun ke atas muka bumi Allah ini, dia akan mentadbir dunia ini dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan membersihkan. Ketika itulah tuan-tuan, kita akan jumpa orang yang menerima zakat. Zaman emas tuan-tuan, zaman emas pemerintahan Nabi Isa, tak ada orang yang terima zakat, tak ada orang yang terima duit bantuan. Semuanya hidup dalam keadaan aman sejahtera. Sehinggalah bila Nabi Isa wafat tuan-tuan, barulah keadaan menjadi huru-hara. Sehingga kan di atas muka bumi Allah ini tak ada orang yang boleh
boleh menyebutkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tak ada orang boleh menyebutkan, tuan-tuan, ketika itulah fasa seterusnya tanda-tanda kiamat yang besar akan berlaku. Itu trailer saja tentang peristiwa kiamat. Tuan-tuan, menarik tuan-tuan. Kita nak kena ingat akhirat ni kena banyak cerita kisah-kisah kiamat. Kisah-kisah mati, baru kita rasa kita akan mati, dunia ini akan berakhir. Maksudnya apa tuan-tuan? Akhir nanti surah Al-Kawthar ni dah tak wujud. Maksudnya semua akan musnah. Semua dia akan, muka bumi Allah ni akan musnah, dan kita akan ada kehidupan yang seterusnya. Jadi nak banyak ingat perkara tu, kenalah baca tuan-tuan. Baca Quran, tadabbur. Sekarang Al-Quran semua dah ada terjemahan. Tengok, bila tengok tentang kehidupan seterusnya tuan-tuan, maka barulah kita tahu bahawa duduk dekat dunia ni sementara, dan kita takkan buat benda-benda lara dan membazirkan masa-masa kita dengan perkara yang tak bermanfaat. Sebagai contoh, saya tengok baru-baru ni ada orang dia boleh live streaming main game. Okeylah, tak apalah, dia kata ni punca pendapatan dia. Tapi kalau kita tengok berlama-lamaan hanya duduk main game, keluar makan-makan pun dekat PC dan sebagainya, kita kata tak apalah. Ini orang, bila kita kritik, orang akan kata apa? Tak apalah, sekurang-kurangnya dapat income dia dan sebagainya. Tapi kita terlupa bahawa sesungguhnya atas muka bumi Allah ini, nak dapat duit, berpada-padalah. Berpada-pada, jangan bazirkan masa kita tuan-tuan dengan perkara yang tak bermanfaat. Yang baik datang dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Esok insya-Allah kita akan berakhir dengan kisah yang terakhir, iaitu Rasulullah SAW. Saya akan bermula awal, insya-Allah 6.30 tepat kita akan bermula. Kalau boleh kita ajak lagi ramai-ramai, dan kita akan akhiri kuliah sirah kita para nabi dan para rasul esok dengan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada esok hari, sempena kita khatam